Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu harap semua murid tahun 5 OKID sihat pada hari pertama persekolahan hari ini. Jadi pada pagi ini cikgu akan memulakan pengenalan subjek Bahasa Melayu tahun 5 bersama-sama dengan semua murid 5 OKID ya. Okay, ini merupakan buku teks Bahasa Melayu tahun 5 bagi sesi 2021 ini. Murid-murid tak perlu risau kerana cikgu akan permudahkan pelajaran kita untuk hari ini. Murid-murid boleh tonton video berulang kali supaya lebih faham. Jom kita belajar. Merupakan kandungan yang terdapat dalam buku teks tahun 5 2021, buku teks Bahasa Melayu ya. Terdapat 9 tema. Tema 1 kemasyarakatan, tema 2 kesihatan dan kebersihan, tema 3 keselamatan, tema 4 perpaduan, tema 5 jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan, tema 6 sains, teknologi dan inovasi, tema 7 kelestarian alam, tema 8 ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan, dan yang terakhir tema 9 integriti. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada tema 1 sahaja, unit 1, halaman 1 dengan 2 saja. Jangan risau ya, tak lama tak panjang sebab perkenalan. Tema 1 kita ialah tema kemasyarakatan. Jom kita tengok. Okay, kita teruskan dengan tema 1 iaitu tema kemasyarakatan. Tema kemasyarakatan bermaksud berkaitan dengan isu masyarakat, komuniti di kawasan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kamu, tempat tinggal cikgu ya. Kalau dalam buku ini tempat tinggal yang dinyatakan ialah di Taman Seri Damai. Ada gambar Taman Seri Damai, ada dewan utama di situ. Jadi, tema kemasyarakatan ni lebih kepada bagaimana aktiviti dalam masyarakat tu. Sama ada di kampung, di taman ataupun di kawasan perumahan. Bagaimana aktiviti masyarakat dijalankan, suasananya, keharmoniannya di kawasan masyarakat tersebut. Okey, kita teruskan. Kita pergi kepada unit 1. Halaman yang pertama ni, masyarakat penyayang tajuknya. Kemahiran di sini, SP-nya, standard pembelajarannya ialah mendengar dan bertutur ya. Jadi cikgu akan bimbing murid untuk mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi ni. Ada situasi 1, ada situasi 2. Jadi murid-murid hanya mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran seperti yang cikgu akan bimbing nanti. Okey, kita teruskan kepada situasi 1. Dalam situasi 1 ni, situasi yang pertama, tajuknya unit 1 masyarakat penyayang dan subtopik dia tu rakan taman. Kita lihat ada gambar sekumpulan masyarakat tu ya, beberapa orang sedang bermesyuarat. Mesyuarat penubuhan rakan Taman Seri Damai ya. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah yang tertulis di situ, Encik Nazri, bapa Afifi sedang menghadiri mesyuarat penubuhan rakan Taman Seri Damai ya. Mesyuarat persatuan mereka ya, rakan Taman Seri Damai. Jadi apa yang dikatakan oleh Encik Nazri iaitu bapa kepada Afifi. Beliau berkata, penubuhan rakan taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Pelbagai aktiviti masyarakat akan kita laksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Aktiviti ini bagi meningkatkan kemajuan penduduk di Taman Seri Damai. Jadi persoalannya, Encik Nazri bertanya kepada ahli mesyuarat, adakah semua anggota bersetuju dengan penubuhan rakan taman ini? Ada ahli yang menjawab, 2 orang ahli yang perempuan tu ya. Ya, kami bersetuju. Dan ada pula cadangan daripada salah seorang ahli mesyuarat yang berbaju kuning.
Saya akan memuatnai iklan pendek penubuhan rakan taman dalam laman Facebook Taman Sri Damai. Jadi mereka ni sedang bermesyuarat, Encik Nazri dan anggota-anggota mesyuarat tu, jawatankuasa tu sedang bermesyuarat untuk menubuhkan rakan Taman Sri Damai di tempat tinggal mereka. Dan antara aktiviti yang mereka rancang untuk lakukan ialah satunya program Bank Rezeki Bergerak. Ada Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Yang kedua, aktiviti yang mereka nak lakukan untuk penduduk Taman Sri Damai. Boleh faham ya? Baik, dalam situasi yang kedua, kita lihat ada 3 orang kanak-kanak di situ sedang berbual. Jadi apa yang mereka perbualkan ya? Kita lihat yang pertama yang sedang memegang sesuatu tu. Apa yang nyatakannya? Jawatankuasa Taman Sri Damai akan menubuhkan rakan taman untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman. Aktiviti yang akan dilaksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Dan apa pula kata rakannya yang seorang lagi? Tinesh, minta sebutkan tujuan penubuhan rakan taman semula. Di sini ada dia mengajukan soalan, mengukakan soalan kepada kawan yang bernama Tinesh. Tinesh, boleh tak awak sebutkan apa sebenarnya tujuan penubuhan rakan taman tu? Mereka sedang melihat ya mungkin laman Facebook tentang projek Alam Hijau dan program Bank Rezeki Bergerak yang akan diadakan oleh rakan Taman Sri Damai ya. Jadi apa agaknya jawapan Tinesh bila ditanya, boleh tak sebutkan tujuan penubuhan rakan taman semula? Tujuannya tak lain tak bukan ialah penubuhan rakan taman itu adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Sekali lagi cikgu terangkan, tujuan penubuhan rakan taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk melalui pelbagai aktiviti yang akan mereka adakan. Faham ya? Okey, tadi kita dah selesai bagaimana kita mendengar, menyebut, mengecam melalui 2 situasi. Kita terangkan semula kenapa pentingnya, apa tujuannya penubuhan rakan Taman Sri Damai. Jadi kali ini kita akan pergi kepada kemahiran membaca, SP membaca ya. Membaca ni, sebelum cikgu membaca, cikgu nak terangkan ada 2 jenis membaca. Yang pertama ialah bacaan secara mentalis. Mentalis maksudnya baca senyap, dalam hati je. Tak ada pergerakan bibir untuk dapatkan kefahaman tentang sesuatu petikan tu. Baca senyap, tak ada buka mulut, tak ada gerak bibir. Tu mental. Bacaan secara mentalis. Satu lagi cara membaca ialah mekanis. Mekanis, suara kita diperdengarkan. Kita perlu sebut ikut intonasi. Jadi hari ini cikgu nak ajar cara bacaan mekanis lah. Dikeluarkan suara kerana cikgu nak lihat kemahiran membaca, cikgu nak bimbing kemahiran membaca bagi petikan Bank Rezeki Bergerak ni. Ini buku teks baru kita ya untuk tahun ni, tak sama dengan murid yang tahun lepas. Ini satu yang baru pada murid-murid tahun 5. Jom kita baca. Okey, kita teruskan dengan aktiviti bacaan. Cikgu akan bimbing murid-murid bagaimana nak membaca dengan betul, sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai untuk kita memahami perenggan atau petikan itu dengan lebih baik. Kita pecahkan kepada 2 perenggan ya. Cikgu akan bimbing murid membaca 2 perenggan yang pertama. Tajuknya Bank Rezeki Bergerak. Rakan Taman Sri Damai telah melancarkan program Bank Rezeki Bergerak di pekarangan Dewan Utama Taman Sri Damai. Program Bank Rezeki Bergerak bertujuan untuk mengurangkan pembaziran bahan makanan dalam kalangan penduduk, pengusaha kedai, runcit dan pasaraya. Di samping itu, program ini dapat meringankan bebanan golongan miskin,
orang kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Kita teruskan dengan 3 perenggan yang terakhir. Program Bank Rezeki Bergerak mendapat sokongan seluruh penduduk Taman Sri Damai. Mereka turut memberikan sumbangan tenaga. Mereka juga aktif mengumpulkan dan mengkategorikan barangan keperluan harian untuk disalurkan kepada Bank Rezeki Bergerak. Makanan yang boleh disumbangkan ke dalam Bank Rezeki Bergerak ialah makanan kering dan makanan basah. Makanan itu termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Inisiatif murni ini juga mendapat kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Agensi swasta turut menyumbang. Program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya kerana kesepakatan yang kukuh oleh semua pihak. Jadi itulah berakhirnya 3 perenggan yang terakhir bagi petikan bacaan yang pertama ini. Okay. Jadi kita telah pun membaca 5 perenggan tentang Bank Rezeki Bergerak. Cikgu nak terangkan semula kerana apa tujuan kita membaca. Tujuan kita membaca ialah untuk mendapatkan kefahaman tentang apa yang kita baca. Jadi cikgu nak ulas semula perenggan 1 dan 2 yang telah cikgu bacakan tadi. Untuk makluman semua murid, perenggan 1 dan 2 ini menceritakan tentang penduduk Taman Sri Damai tadi yang telah menubuhkan persatuan mereka yang dinamakan Rakan Taman Sri Damai untuk melancarkan program Bank Rezeki Bergerak. Jadi mereka mengharapkan Bank Rezeki Bergerak ini dapat mengurangkan pembaziran bahan makanan. Mungkin ada dalam kalangan penduduk di taman itu yang kaya raya, berada, mereka ada rezeki yang lebih daripada membazir. Eloklah disumbangkan kepada golongan yang memerlukan, golongan yang miskin, kurang upaya, penghuni rumah anak yatim dan penghuni rumah orang tua. Jadi rezeki yang ada dapat dikongsi bersama-sama. Baik kan hati penduduk Taman Sri Damai ni? Okey, jika kita baca pula perenggan yang ketiga, keempat dan kelima menerangkan program ini, Bank Rezeki Bergerak ni dapat sokongan penuh ya. Penduduk beri kerjasama, mereka beri tenaga, sumbangan tenaga selain daripada sumbangan tadi, rezeki yang berlebihan tadi. Mereka kumpulkan barang-barang keperluan. Ada barang basah, ada makanan kering. Makanan basah dan kering. Jadi makanan ni termasuklah beras, biskut, telur, buah-buahan dan sayur-sayuran. Bermakna barangan keperluan harian ya. Jadi inisiatif ni, usaha ini sesuatu yang murni, sesuatu yang baik, mulia ya. Dapat kerjasama daripada agensi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi pentingnya usaha begini dalam masyarakat yang berada, masyarakat yang memiliki kemewahan, yang ada rezeki lebih, berkongsi dengan masyarakat yang memerlukan, masyarakat yang susah ya, dan memerlukan seperti golongan tua, anak yatim dan mereka yang miskin. Jadi pentingnya sikap begini dalam masyarakat kita perlu sentiasa ada untuk menjadikan masyarakat kita harmoni dan sejahtera. Jadi begitulah tadi beberapa sesi bimbingan cikgu tentang cara menyebut ya, mengecam, mengujarkan sesuatu dan kemahiran membaca, bagaimana membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Daripada minggu ini, sesi awal ini cikgu mahu murid bersedia dahulu. Memang cikgu masih belum dapat mendekati murid-murid 5 ORKID ini, tapi cikgu harap murid-murid semua dapat beri sokongan yang penuh, boleh baca semula petikan, fahamkan apa yang cikgu ajar hari ini, dan sekiranya ada apa-apa masalah boleh hubungi cikgu. Pastikan jaga keselamatan diri di rumah dan selamat belajar. Moga kita jumpa lagi.